Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Video ini adalah mengenai rancangan pendidikan individu, dan video ini adalah video pengenalan kepada rancangan pendidikan individu. Saya akan beri penerangan secara sepintas lalu mengenai rancangan pendidikan individu, dan saya rasa kita perlu nanti kita akan ada perkongsian lagi dengan lebih mendalam mengenai bagaimana nak menulis RPI. Jadi ini hanya pengenalannya. Yang bagaimana menulis tu insya-Allah sama ada kita akan buat secara Google Meet ataupun nanti saya akan buat video yang lain, okey? Alright. Jadi pertama sekali saya nak kongsikan definisi RPI. Okey. RPI ni sudah tentulah sebuah rancangan yang bertulis. Ada guru yang buat secara paper and pen secara bertulis atas kertas menggunakan pen. Ada juga yang menggunakan online. Ada juga cikgu-cikgu yang tanya saya, doktor, yang mana lebih baik secara online ke secara bertulis? Jawapan saya adalah lebih baik ada RPI daripada tak ada RPI. Tapi nanti pelajar-pelajar sendiri lihatlah yang mana boleh bantu anda untuk menulis dengan lebih komprehensif. Kalau secara bertulis di atas kertas dan pen boleh tulis lebih komprehensif, dan mungkin kita gunakan secara paper and pen. Tapi sekarang ni kebanyakannya type menggunakan komputer saja kan, which is good sebab apabila kita nak buat yang baru kita boleh copy paste saja, mudah. Okay, right. Dan definisi kedua yang penting ianya adalah individualized, sebab dalam bahasa Inggerisnya pun dokumen ini dikenali sebagai individual education plan. Individual maksudnya rancangan pendidikan individu, maksudnya rancangan pendidikan ni khusus dibangunkan untuk individu itu. Hal ini adalah kerana dalam kalangan murid berkeperluan khas, mereka sangat pelbagai. Kadang-kadang kita ada murid sindrom Down, ada yang IQ atas 70, mungkin 85, mungkin 90, agak tinggi. Tetapi ada juga yang IQ di bawah 70. Maksudnya ada kekurang upayaan intelektual. Apatah lagi kalau dalam kalangan anak-anak yang mengalami autism, nama klinikalnya pun autism spectrum disorder, maka kita ada spektrum. Ada yang boleh bertutur, ada yang tak boleh bertutur, ada yang ada hyperactivity, ada yang tak ada hyperactivity, ada yang IQ tinggi, ada IQ rendah. Sebab itulah rancangan pendidikan untuk murid berkeperluan khas ini mestilah berbentuk individualized. Even anak-anak yang pekak pun ada kalanya ada IQ tinggi, ada setengahnya dia pekak, dan juga ada maybe borderline intellectual disability. Sebab itu kena individualize ya, pelajar sekalian. Dan yang pentingnya RPI ni mestilah menurut keperluan dan kekuatan pelajar tersebut. Maksudnya kita kena buat RPI ni bersesuaian dengan keperluan dia. Untuk memastikan sesuai, itulah yang kita kena ikut keperluan dia dan kena ikut kekuatan dia. Nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut mengenai keperluan dan kekuatan pelajar ya. Dan sudah tentu keperluan dan kekuatan pelajar ini kita kenal pasti melalui pentaksiran ataupun assessment ya. Dan RPI ini bukanlah sebuah RPI sehinggalah ianya diperakukan oleh ibu bapa melalui tanda tangan. Apabila ibu bapa turunkan tanda tangan dalam dokumen RPI itu, maka ia sah dan ia menjadi sebentuk perjanjian antara pihak sekolah dan ibu bapa. It's a legal document ya, pelajar-pelajar sekalian. Right. Kegunaan RPI. Kegunaannya adalah satu, sungguh jelas sekali ia digunakan untuk merancang proses pengajaran dan pembelajaran. Kita dah buat pentaksiran dan hasil pentaksiran itu kita masukkan dalam dokumen RPI. Daripada keputusan pentaksiran itu perlu menjadi sangat jelas
apa dia keperluan dan kekuatan murid ini, dan makanya kita pun tahu apa yang kita perlu ajar. Okey, jadi RPI ini membantu kita untuk merancang proses pengajaran dan pembelajaran, dan ia juga menjadi panduan dalam melaksanakan PNP, sebab bukan sahaja kita melihat kepada keperluan dan kekuatan murid, tetapi kita juga akan kaitkan dengan kurikulum pendidikan khas kebangsaan. Ataupun kalau murid tu tahap kognitif dia tinggi, dia tidak akan mengguna kurikulum pendidikan khas, dia akan mengguna kurikulum aliran perdana. So ia menjadi satu panduan, dan ia juga, RPI juga merupakan alat pengurusan bagi keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, bukan saja kita bercakap tentang PNP, tetapi keperluan pelajar tu. Contohnya kalau katakan murid tu dia ada masalah untuk to flip the paper. Semasa exam, dia perlu ada orang untuk bantu dia ubah muka surat tu kan, flip the pages. So semasa dia nak ambil SPM, pihak sekolah akan tulis surat kepada lembaga peperiksaan menyatakan bahawa murid ini memerlukan seorang guru pembantu untuk bantu dia untuk selak helaian di booklet exam itu. Jadi satu contoh lagi saya boleh beri adalah jika murid ini memerlukan buku braille ataupun talking books, maka keperluan ini dimasukkan ke dalam RPI, dan apabila ibu bapa tanda tangani, maka jadilah satu dokumen di mana pihak sekolah berjanji bahawa mereka akan bertanggungjawab untuk menyediakan buku-buku bercetak braille ataupun talking books untuk murid ini. Jadi apabila kita dah siapkan dokumen RPI ini dan kita berbincang dengan ibu bapa, inilah masanya untuk kita betul-betul melihat apakah keperluan murid ni dan bagaimana kita nak bantu, dan maklumat ni semua masuk dalam dokumen RPI. Okey, sebab itu dokumen RPI itu sangat penting. Right. Maaf, yang ni saya terlupa nak add title, sorry ya. Sambungan yang sebenarnya. Jadi kegunaan RPI ini adalah untuk memantau kemajuan pelajar. Nanti kita lihat, saya akan tunjukkan contoh pemburuan RPI ini. Ada satu section di mana kita tulis apakah objektif pembelajaran, what are the learning objectives that we have set for the student, and apakah cara pemantauan kemajuan dia. Jadi apabila kita pantau tidak ada kemajuan, maka kita tak bolehlah tunggu sampai habis haul 6 bulan itu. Kita kena minggu ni ajar tak dapat, minggu depan ajar tak dapat, minggu depan tak ajar. Maka kita perlu buat perubahan kepada cara kita mengajar ke, bahan yang kita mengajar ke, fokus yang kita ajar ke. Kita tak boleh continue saja tanpa memastikan bahawa murid menunjukkan kemajuan. Jadi RPI ini boleh memantau kemajuan belajar, dan RPI ini juga boleh menilai tahap pencapaian individu dia. Maksudnya selalunya kita buat dalam tempoh 6 bulan, objektif jangka panjangnya 6 bulan, dan kemudian kita lihat okey, lepas 6 bulan kita nilai capai ke tak tercapai objektif-objektif yang kita telah sasarkan untuk murid ini. Dan juga RPI ini merupakan satu alat untuk mengukur accountability guru dan sekolah. Kalau kita lihat murid-murid di aliran perdana, kalau kita nak tengok cikgu dia buat kerja atau tidak, adalah kita akan melihat. Kalau kata satu kelas tingkatan 2B, dan kelas itu untuk mata pelajaran bahasa Inggeris semua gagal, maka guru besar pengetua akan panggil, cikgu, kenapa tingkatan 2B ni semua murid gagal bahasa Inggeris, walhal tingkatan 2C ada yang gagal tapi majoritinya lulus. Jadi ujian murid-murid itu boleh digunakan sebagai accountability guru, dan kita tahu majoriti anak-anak murid-murid berkumpulan khas ni, mereka tidak mampu untuk menduduki peperiksaan paper and pencil macam murid-murid yang lain. Maka RPI ni, di mana kita boleh memantau kemajuan dia, RPI ni boleh dijadikan alat untuk memastikan accountability
guru dan sekolah. Okey. Dan RPI ini juga adalah merupakan satu platform kerjasama antara guru, sekolah dan keluarga. Sebab untuk melaksanakan RPI perlu ada mesyuarat, guru sediakan dokumen RPI, mesyuarat, guru duduk dengan ibu bapa dan ibu bapa perlu berbincang, perlu bermuzakarah, perlu lihat apa keperluan, maka ia dari situ tu itu dah wujudkan satu kerjasama antara guru, sekolah dan keluarga. So RPI ini adalah sangat penting. Di negara-negara maju dikatakan bahawa RPI, the IEP is the soul of special education. Nampak tak? RPI itu adalah roh untuk pendidikan khas. Okay, right. Yang berikutnya, apa yang perlu ada dalam dokumen RPI? Sebagaimana yang saya katakan, nanti kita akan lihat borang itu, tapi sekarang saya nak beri penerangan apa yang ada dalam borang RPI ni. Bahagian pertamanya, nama murid, umur, jantina, bahasa yang digunakan, terutama sekali kalau anak itu berbangsa India atau berbahasa Cina, dan cikgu pula bangsa Melayu. Jadi perlu tahulah di rumah cakap bahasa apa sebenarnya. Kalau di rumah dia hanya bercakap bahasa Tamil, cikgu pula tak faham bahasa Tamil, semasa mesyuarat RPI itulah kena bincang. Mungkin cikgu kata, minta maaf lah, saya tak mampu nak cakap bahasa Tamil. Jadi ibu bapa boleh tak di rumah untuk beberapa perkataan gunakan bahasa Melayu. Dan mak bapak pula kata, teacher, kalau anak saya nak buang air besar, anak saya akan kata kakak. Jadi bila anak tu sebut kakak, cikgu tahulah, dia nak beli air sebenarnya, kan? Jadi bahasa ibunda yang digunakan itu penting. Dan klasifikasi kurang upaya. Kalau kata anak itu ada autism, ada ADHD, ada apraxia, boleh ditulis di situ. Dan juga nyatakan juga jika murid itu ada masalah kesihatan. Contohnya murid ni sering kena sawan. Jadi bila ditulis dalam borang tu bahawa murid tu sering kena sawan, maka guru boleh buat notation di mana apabila dia mesyuarat dengan guru-guru pendidikan khas, dia boleh sebut, Aiman daripada tingkatan 2 amanah, dia ada masalah sawan, dan ibu bapa dah maklumkan kalau dia kena serang sawan, ini dia yang kita perlu buat, dan ada risalah bercetak mengenai apa yang kita perlu buat apabila Aiman diserang sawan. Okey. Dan nama ibu bapa, nombor telefon, alamat, dan zaman sekarang mungkin perlu ada alamat email ya. Ini bahagian satu ini semua adalah mengenai maklumat murid. Okey, bahagian kedua disenaraikan tarikh-tarikh berkenaan dengan RPI. Tarikh-tarikh ini adalah penting kerana kalau murid tu belajar dengan kita 2 tahun, maka setiap 6 bulan ada borang RPI. Untuk murid yang belajar dengan kita selama 2 tahun, kita sudah ada 4 dokumen RPI. Jika kita tak ada tarikh, kita pun tak tahu yang mana depan, yang mana belakang ya. Jadi tarikh tu, tarikh mesyuarat RPI diadakan, tarikh RPI itu akan dilaksanakan, tarikh jangkaan akan direview semula RPI itu, dan jangkaan tarikh mesyuarat yang berikutnya. Okey. Kemudian bahagian ketiga, tahap perkembangan terkini dan keperluan murid itu. Okey. Di sini hasil daripada pentaksiran kita tu kita masukkan di sini. Di sini kita perlu laporkan apakah pencapaian akademik dari segi membaca, menulis, mengira, murid tu di tahap mana. Kalau kata murid tu high functioning, dia belajar di aliran perdana, mungkin kita boleh cakap bahawa untuk mata pelajaran sejarah dan pendidikan Islam, murid mampu mengikuti pendidikan setara dengan rakan-rakan dalam kelas. Itu pun kita kena terangkan. Okay? Kemudian kemahiran bahasa dan komunikasi, kemahiran adaptif atau pengurusan diri, kemahiran kognitifnya, bagaimana dia memproses maklumat, kan? Kemudian perkembangan sosial dia, sosial termasuk sosial, emosional dan tingkah laku, perkembangan fizikal, kemahiran motor halus, motor kasar, kesihatan dan keperluan pengurusan di situ ya. Dan dalam perkembangan terkini pelajar itu, maklumat yang kita tulis itu mestilah dalam bahasa yang positif. Jangan pula kita tulis Aiman tidak boleh membaca, Aiman tidak boleh menulis, Aiman tidak mampu pergi ke bilik air dan membersihkan diri, Aiman tidak boleh, Aiman tidak boleh. Kalau mak bapak baca, mak bapak akan rasa sangat
sangat mak bapak akan rasa sangat sedih kan. Jadi kita perlu pastikan kita tulis dalam bahasa yang positif. Contohnya kalau guru-guru kena carilah sesuatu yang positif dan katakan kita menulis mengenai kemahiran sosio-emosi, dahulukan sekurang-kurangnya 2 statement yang positif. Aiman boleh bersabar apabila dia diganggu oleh rakan-rakan. Nombor 2, Aiman tidak pernah berebut alat mainan dengan rakan-rakan. Carilah apa-apa pun, tulis yang positif dulu. Dan apabila kita nak tulis tentang dia tidak mampu tu, kita boleh katakan bahawa Aiman masih memerlukan bantuan apabila ke tandas. Tak adalah kita kata Aiman tidak mampu ke tandas, tapi Aiman masih memerlukan bantuan guru apabila ke tandas. Aiman hanya menjalankan aktiviti akademik apabila disuruh oleh guru. Kita tak kata Aiman tak buat kerja. Kita olah bahasa kita dengan bahasa yang positif, okey? Dan gunakan ayat yang pendek dan tepat. Kalau cikgu mengarang-arang macam novel, macam hikayat, Alkisah dinyatakan tersilap. Ayat yang pendek dan straight to the point. Dan tujuan kita adalah supaya katakanlah na'udzubillah lah kita tak sihat, kita terpaksa masuk hospital 2 bulan, guru yang mengambil alih kelas kita itu dia boleh tengok RPI dan terus dia faham, oh Aiman ni di tahap mana. Okey, kita nak tepat dan pendek, tetapi janganlah tepat dan pendek sehingga orang baca pun tak faham, tapi lebih kepada tepat dan pendek dan sekali orang baca, cikgu baru baca ke boleh faham ya. Okey, berikutnya saya nak bercakap tentang objektif pembelajaran yang perlu terkandung di dalam RPI itu. Apabila kita menulis objektif pembelajaran dalam RPI, kita wajib menggunakan kaedah SMART. SMART dan SMART itu adalah pendek untuk S, specific, M, measurable, A, achievable, R, relevant, T, time limited. Itulah yang jadi SMART. Maksudnya objektif pembelajaran tu mesti spesifik dan mesti measurable, boleh diukur, dan mestilah sesuatu yang murid boleh capai, achievable, dan mestilah yang relevan kepada hidup dia. Contohnya zaman sekarang kan kasut sekolah kan ada velcro kan, kita pakai kasut dan ada velcro. Janganlah pula kita tak nak targetkan supaya murid tu mampu mengikat tali kasut. Dia hari-hari dia terkial-kial mengikat tali kasut. Waktu yang kita gunakan untuk dia belajar ikat tali kasut tu, kita boleh gunakan untuk objektif pembelajaran lain yang lebih relevan. Sebab zaman sekarang ada kasut yang pakai velcro. Okay? Satu lagi, kita nak ajar dia baca jam. Tak payahlah beli jam analog tu, boleh pakai jam digital, lebih mudah. Ada angka-angka pukul berapa sekarang, 9.20. Okey, jadi sesuatu yang relevan. Dan time limited tu maksudnya objektif pembelajaran yang kita tetapkan itu akan dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya bila kita buat tu dalam tempoh 6 bulan tercapai, 6 bulan tercapai. Tak ada dah 5 tahun lagi akan tercapai. Jadi tak make sense lah macam tu ya, everybody. Right, kemudian ini adalah contoh-contoh objektif pembelajaran yang saya katakan perlu SMART itu tadi ya. Contohnya pada bulan Jun, Amin akan mengurangkan tingkah laku memukul sebanyak 80%. Jadi Amin ni disuruh pukul orang, pukul cikgu, pukul itu, pukul ini, dan cikgu kata okey, kita akan kurangkan tingkah laku memukulnya tu sebanyak 80%. Saya rasa pelajar-pelajar akan bertanya di sini, doktor 80% tu macam mana kita nak ukur? Macam mana nak ukur tu nanti saya akan jelaskan dalam kuliah ya. Okey. Right, yang kedua, contoh yang kedua, pada bulan Jun Amin boleh ke tandas dan menjalankan 6 daripada 10 langkah secara berdikari. Jadi kita buat analisa tugasan, nak pergi ke tandas tu ada 10 langkah dan untuk 6 bulan ni kita target 6 saja. Doktor, kenapa tak target 10? 6 ke 10 ke 9 ke 3 ke bergantung kepada kemampuan murid itu sendiri. Kalau kita rasa murid tu sangat
sangat low functioning, dalam 6 bulan pun kita rasa mungkin boleh 4 atau 5 langkah, maka tulislah 4 atau 5 langkah. Mesti ingatkan rancangan pendidikan individu, maka perlulah mengikut kemampuan individu tersebut. Okey? Right. Tak apa, nanti dalam kuliah kita akan perjelaskan lagi. Pada bulan Jun, contoh berikutnya, Amin boleh duduk di meja dan menyiapkan tugasan selama 15 minit. Very specific, 15 minit dan juga measurable, boleh diukur 15 minit. Okay? Dan berikutnya, pada bulan Jun, Zarul boleh menjalankan operasi tambah 1 digit dalam lingkungan 5. Ini maksudnya Zarul sangat low functioning. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 4, 3 tambah 2 5. Dalam lingkungan 5 saja. Ataupun 1 tambah 1, 2 tambah 1. Maksudnya jumlahnya 5. It's very specific supaya kita tahu, dia tak boleh kira sampai 10 pun, hanya sampai 5 saja ya cikgu-cikgu. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan specific, measurable dan specific, measurable, achievable, relevant dan time specific ya. Right. Kemudian dalam RTI itu juga perlu ada bagaimana caranya kita akan memantau perkembangan. Dan kita pantau perkembangan, kita dah letak objektif pembelajaran dan kita akan ajar tiap-tiap hari, dan macam mana kita nak pastikan bahawa apa yang kita ajar tu tercapai. Maka untuk memastikan dia tercapai atau tidak, kita pantau. Dan pemantauan tu ada 3 elemen yang kita perlu lihat. 1, kriteria. 2, cara kita kumpul data. Yang ketiganya adalah bila nak kumpul data. Contoh ya, saya patah balik. Katakan di sini, Amin boleh ketandas dan menjalankan 6 daripada 10 langkah secara berdikari. Maka kriterianya adalah 6 daripada 10. Kita senaraikan apakah 10 langkah tu dan kita pastikan dia boleh lakukan 6. Kalau tadi kita kata boleh duduk meja dan siapkan tugasan dalam tempoh 15 minit, kriteria dia 15 minit itulah. Kalau kata akan mengurangkan tingkah laku memukul sebanyak 80%, maka kriterianya itu 80% itulah. Okey. Dan cara kumpul data, kita boleh kumpul data melalui sampel. Nah, ini terutamanya untuk penulisan. Macam mana kita kata, Amin ni penulisannya cantik. Cantik bagi cikgu A, mungkin tak cantik bagi cikgu B, mungkin bodoh untuk ibu bapa. Jadi untuk membuktikan bahawa tulisannya semakin kemas, semakin cantik, maka sampel dalam seminggu tu, apabila kita berikan dia latihan menulis, ambillah sampel penulisan yang terbaik, pastikan ada nama dia dan pastikan ada tarikh, dan kita ambil sampel tu masuk dalam fail RPI. Nanti bila jumpa dengan ibu bapa, kita kata, ingat tak bulan Januari hari tu kita set objektif, Aiman boleh menyalin ayat-ayat pendek daripada papan putih, dan ini dia. Tengok Januari tulisan dia macam mana, Februari macam mana, April dan seterusnya. Okey, 1 melalui sampel. Dan yang kedua, kita boleh kumpul data melalui pemerhatian. Kalau kita katakan, Aiman katakan seminggu dia pukul kawan-kawan dan cikgu 10 kali. Kita nak kurangkan 80%, makanya dalam seminggu dia hanya boleh pukul 2 kali saja. Jadi cikgu kena kawal. Jadi cikgu pun lihatlah, Isnin dia ada pukul orang tak, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi kita ada borang kumpul data, dan borang kumpul data itu saya akan tunjukkan, saya akan bincangkan semasa kuliah nanti ya. Right. Kemudian kita juga boleh melakukan ujian pendek. Contohnya kalau kita kata Amin boleh melakukan operasi tambah 1 digit dalam lingkungan 5. Mungkin kita boleh bagilah 3 ke atau 5 ke. 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 1 berapa, 3 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa. Mungkin 3 atau 4 dia duduk dan dia boleh atau tidak. Dan cikgu boleh juga ambil kita buat pemerhatian, dan kita boleh juga ambil sampel. Okey,
kita bagi ujian, dan ujian tu dijadikan sampel untuk masuk dalam file RPI kita. Dan juga laporan. Contohnya katakan kita ada 6, 7, 8 orang murid dan kita tak sempat nak tengok semua, kita boleh minta lah PPM untuk beri laporan. Ataupun kalau mengenai tingkah laku, murid pergi ke surau untuk solat dengan ustazah boleh beri laporan. Apa cikgu tadi semasa di surau, Amin pukul kawan dia 2 kali. Laporan daripada pihak yang ketiga, ya. Dan dalam RPI itu juga perlu dinyatakan bilakah kita akan kumpul data, seminggu sekali ke, setiap hari ke, 3 kali seminggu ke. Nanti bila saya tunjukkan contoh borang tu dalam kuliah, pelajar-pelajar akan lebih faham, ya. Right, kemudian bagaimanakah kita nak melaksanakan RPI? Ini langkah-langkah dia, okey. Langkah yang pertama, kita kumpul maklumat melalui pentaksiran. Dan pentaksiran ni kita boleh lakukan dalam tiga cara. Satu, kita boleh membual ibu bapa, sama ada melalui telefon ke, atau kita minta ibu bapa datang ke, ataupun kita sediakan satu borang dengan soalan yang spesifik mengenai murid tu, dan ibu bapa boleh tulis. Zaman sekarang zaman ICT, boleh buat Google form ke, kan. Jadi kita perlu dapatkan maklumat dari ibu bapa. Yang kedua, melalui pemerhatian berstruktur. Bukan kita main perhati je, ada item-item yang kita perlu perhatikan, sama ada daripada segi menulis ke, ataupun kenal warna ke, kenal huruf ke, kan, pemerhatian. Dan yang ketiga adalah melalui ujian-ujian pendek. Jadi contohnya kita letakkan dua sudu, satu sudu warna merah, satu sudu warna biru. Kita letakkan, kita tanya, ini warna apa, Amin? Dia sebut red. Oh, jadi maksudnya dia kenal, walaupun dia guna bahasa Inggeris. Jadi kita boleh buat ujian-ujian pendek juga dalam pendidikan khas dikenali sebagai probes, ya. Right. Kemudian kita dah kumpul maklumat tu, kita tulis dokumen RPI tu. Kita tulis dokumen RPI, kemudian kita adakan mesyuarat RPI. Untuk mesyuarat RPI, saya cadangkan kepada pelajar-pelajar untuk keluarkan surat jemputan ibu bapa tu kalau boleh 3 minggu sebelum tarikh ataupun sebulan sebelum tarikh. Kita pastikan ibu bapa sempat nak mohon cuti ke, nak mohon time off daripada dia punya tempat kerja. Janganlah esok nak buat mesyuarat RPI, hari ni baru bagi tahu, dan ibu bapa kata, oh tak sempat saya nak mohon cuti. Cikgu-cikgu pula dah cop, oh mak bapak ni memang tak ambil berat. Okey. Right, kita adakan mesyuarat RPI, dan selepas mesyuarat RPI tu, kita beri peluang pada ibu bapa untuk meneliti RPI rumah. Kadang-kadang ibu bapa ni dia nak dengar cakap apa yang cikgu ceritakan lagi, nak tengok sampel anak lagi, nak fikir, nak baca lagi. Kadang-kadang bercelaru, maka draft RPI kita yang pertama kita bagi kepada bapak kita. Saya bagi tempoh 3 hari. Tuan-puan balik tengok, dan jika ada apa-apa, tuan-tuan komen, masukkan balik dalam beg anak, dan saya akan ambil dan saya akan lihat. Okey. Tapi cikgu-cikgu di sini memang kena terangkan supaya mak bapak boleh faham. Contohnya kalau kata you nak ajar murid menggunakan PAX, kad gambar. Mak bapak tak pernah dengar tentang PAX. Mungkin dia tak berkenan. Apa benda ni gambar-gambar? Tak naklah, aku nak anak aku boleh bertutur. Jadi kita terangkan bahawa anak menunjukkan ciri-ciri apraxia, mungkin dia akan lambat bertutur, tetapi yang sebenarnya menggunakan kad gambar tu boleh membantu dia untuk bertutur. Jadi memang kena terang betul-betul supaya mak bapak faham. Jadi bila mak bapak bawa balik dokumen RPI tu ke rumah, dia akan lebih oh ini yang cikgu masukkan tadi, oh sekarang baru faham, sebab ada masa untuk review dengan suami atau isterinya. Okey, right. Kemudian jika mak bapak setuju, pastikan mak bapak tanda tangani RPI tu. Jadi kita bagi draft RPI tu kat ibu bapa, kata kalau setuju tanda tangan dan masuk balik dalam beg. Kalau tak setuju, tulis komen apa-apa, saya akan lihat, saya akan bagi, dan saya akan hantar kepada tuan-puan untuk tuan-puan tanda tangani. Okey. Dan selepas kita dah buat mesyuarat tu, mak bapak pun dah sign, apa yang kita buat adalah kita pantau pembelajaran yang dijalankan. Kita ajar dan kita pantau, means kita kena kumpul data.
macam mana nak kumpul data, borang dan sebagainya, nanti kita akan kongsi sewaktu kuliah ya. Dan kita akan juga jalankan penilaian. Penilaian ni dalam tempoh 6 bulan tu kita pantau tiap-tiap hari, pantau. Katakanlah ada satu objektif ni dah 2 minggu ajar tak dapat, mungkin kita nak ubah-ubah ke sebagainya. Tapi as we monitor the progress, we need to do some tweaks to the lesson plan, to how we teach the child. Kemudian selepas 6 bulan kita buat penilaian, ini objektif yang kita letak tu tercapai atau tidak. Okay? Right. Kita jalankan penilaian, kemudian kita daripada penilaian tu kita boleh tulis RPI yang berikutnya, dan cycle itu berputar semula, mesyuarat RPI dan seterusnya. Okay? Right. Ini slide kita yang terakhir. Slide kita yang terakhir adalah mengenai mesyuarat RPI. Minimum 2 kali setahun saya cadangkan buat setiap 6 bulan. Sebab saya bimbang kalau cikgu buat setahun sekali, kalau katakanlah huru-hara, then takut nanti dalam setahun tu anak tak menjadi, murid tu tak menjadi kan. Okey, gunakan bahasa yang positif apabila kita berkomunikasi dengan ibu bapa. Sentiasa gunakan bahasa yang positif. Kalau katakanlah ibu bapa tu menggunakan bahasa yang kasar, kita pun sakit hati. Kita perlu ingat bahawa dalam mesyuarat RPI tu kita yang profesional. Mereka adalah ibu bapa. Ibu bapa bila dia bercakap tentang anak dia, kadang-kadang dia boleh emosional. Tapi kita profesional, kita tak boleh emosional. Kita kena stablekan emosi kita. Kita kena bercakap dengan penuh hormat. Okay? Right, gunakan bahasa yang positif dan jangan penat memberikan penerangan kepada ibu bapa. Kalau cikgu-cikgu shortcut, mak bapak tak faham, nanti kan lagi banyak isu yang akan timbul di belakangnya nanti. Okay? Dan beri peluang kepada keluarga untuk berkongsi maklumat dan kebimbangan mereka. Walaupun kita kata kita profesional, kita mesti ingat anak itu adalah kepunyaan mereka, maka mereka adalah lebih arif tentang anak. Kita lebih arif tentang pendidikan khas, tetapi tentang anak mereka lebih arif. Maka kita perlu beri peluang untuk ibu bapa untuk menyuarakan kebimbangan ataupun berkongsi maklumat tentang anak dia, dan kita perlu raikannya. Right. Jadi sebab itulah saya kata berikutnya adalah kemahiran mendengar yang berkesan. Bukan saja komunikasi yang berkesan, mendengar pun perlu berkesan. Nanti bila kita cakap tentang komunikasi dengan ibu bapa, saya akan terangkan bagaimana, apa yang dimaksudkan mendengar dengan berkesan. Okay? Right. Dan poin yang terakhir sekali adalah mereka yang hadir, kalau ada guru, kalau ada guru perlengkapan pendidikan khas, kalaulah katakan guru besar pun atau pengetua datang semasa mesyuarat itu, dan ibu bapa yang hadir, semua yang menghadiri mesyuarat itu perlu turunkan tanda tangan dia dalam dokumen. Ibu bapa dan cikgu dan siapa lagi yang datang ke mesyuarat itu. Kalau guru pelengkapan. Okey, saya rasa sampai sini saja penerangan saya mengenai RPI. Saya pasti dalam minda pelajar-pelajar banyak persoalan. Doktor cakap ni apa yang doktor maksudkan. InsyaAllah dalam kuliah saya akan kongsikan contoh borang RPI yang kosong, contoh borang RPI yang berisi, dan kita akan lihat bagaimana kita akan isi borang RPI ni dokumen RPI ini. Okey, semoga bermanfaat ilmu yang saya kongsikan. InsyaAllah kita akan terus berbincang mengenai RPI. Thank you very much. Assalamualaikum. Take care.